Assalamualaikum, salam sejahtera saudara, anda sedang menyaksikan berita perdana edisi Ahad 20 Februari 2022. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti terlebih dahulu paparan utama malam ini. Semarak Niaga Keluarga Malaysia bantu pemulihan ekonomi negara. Kanak-kanak dijangkiti COVID-19 boleh alami misi. Saudara, kami mulakan berita perdana malam ini dengan berita gembira dari skuad badminton lelaki negara. Selepas tewas kepada Indonesia di final 2020, Malaysia akhirnya berjaya mengubat kehampaan itu malam ini apabila bergelar juara kejohanan berpasukan Asia BATC 2022. Ya, pada pertemuan yang berlangsung di Shah Alam Selangor petang tadi, skuad negara melakar kemenangan selesa 3-0. Ia menambah lagi kemanisan pencapaian mereka yang telah menempah slot automatik ke Piala Thomas 2022 Mei nanti. Lagi perkembangan BATC dalam edisi sukan seketika nanti. Kita ke perkembangan selanjutnya. Kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 boleh mengalami Multi-System Inflammatory Syndrome in Children atau MISI. MISI ialah keadaan kritikal yang boleh berlaku apabila terjadinya keradangan organ dalaman, terutamanya jantung, paru-paru dan otak. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, sejak Jun 2020 hingga Disember 2021, sebanyak 174 kes melibatkan golongan itu telah mengalami misi akibat jangkitan COVID-19. Beliau berkata, kumpulan kanak-kanak yang berisiko tinggi untuk mengalami jangkitan COVID-19 yang serius adalah golongan pesakit kanak-kanak yang mempunyai penyakit paru-paru kronik, penyakit jantung, lemah sistem imun badan, kencing manis, sedang mengalami rawatan menggunakan steroid seperti pesakit autoimun dan transplant. Memandangkan kanak-kanak merupakan golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19, beliau berkata antara kaedah utama bagi mengurangkan risiko berkenaan adalah dengan kawalan diri dan vaksinasi. Sementara itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata meski gejala dihadapi kanak-kanak kurang serius berbanding dewasa, namun terdapat kes-kes memerlukan rawatan di hospital termasuk di ICU. Penggunaan katil harian pesakit COVID-19 melibatkan kanak-kanak bawah 12 tahun dilihat semakin meningkat bagi kategori 2 hingga 5 yang berkemungkinan disebabkan varian Omicron selain peningkatan pergerakan kanak-kanak dalam komuniti. Ia susulan pembukaan semula sesi persekolahan, pusat jagaan kanak-kanak dan bayi. Seramai 50,826 kanak-kanak bawah 12 tahun telah dijangkiti COVID-19 bermula awal Januari hingga pertengahan Februari tahun ini. Orang ramai tidak perlu bimbang dengan peningkatan mendadak jangkitan COVID-19 di negara ketika ini. Sebaliknya, disaran terus mematuhi prosedur operasi standard SOP. Ini memandangkan penyumbang kes adalah daripada kategori 1 dan 2 yang tidak bergejala. Ya, bagaimanapun vaksinasi maupun dos penggalak telah banyak membantu mengurangkan kes-kes kemasukan ke hospital, unit rawatan rapi ICU dan kematian ketika gelombang Omicron melanda negara. Kita ikuti laporan disediakan wartawan Mohan Chinasami. Tinjauan saya di Hospital COVID-19 iaitu Hospital Sungai Buloh mendapati jumlah kemasukan pesakit COVID-19 terutamanya tahap 1 dan 2 adalah tinggi berbanding tahap 4 dan 5. Pada masa sama, jumlah kematian di hospital ini juga turut menyaksikan tren penurunan. Saya ketika ini berada di ward pesakit COVID-19 kategori 1, 2 dan 3. Untuk pengetahuan anda,
kes COVID-19 di negara semakin meningkat. Namun begitu, jumlah pesakit tahap 1, 2 dan 3 sahaja yang ramai, tetapi kes melibatkan tahap 4 dan 5 berkurangan. Ini disebabkan dengan kejayaan program vaksinasi yang turut berjaya mengurangkan jumlah kematian akibat wabak durjana ini. Keberkesanan program vaksinasi diakui Pengarah Hospital Sungai Buloh Dr. Kuldeep Kaur Prem Singh yang memaklumkan jumlah kes COVID-19 dalam tempoh 2 bulan tahun ini ialah 718 kes. Daripada jumlah tersebut, 85% adalah tahap 1 hingga 3 dan hanya 14% tahap 4 dan 5. Manakala kemasukan ke ICU adalah sangat minimum. Kadar penggunaan katil atau bed occupancy rate di Hospital Sungai Buloh memang telah bertambah daripada 65% pada bulan Januari kepada 85% sejak bulan Februari. Ya. So varian Omicron didapati merebak dengan lebih cepat berbanding dengan varian-varian sebelum ni. So, pesakit yang dijangkiti varian Omicron akan mendapat simptom seperti varian lain, tetapi keseriusan simptom bergantung kepada status vaksinasi seseorang. Menurut pakar perubatan swasta SP Care, Dr. Satya Prakash Narajan pula, kajian keberkesanan pemberian vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di negara ini berjaya mengurangkan 88% risiko jangkitan virus itu. Vaksinasi lengkap juga mengurangkan risiko mendapat jangkitan 9.5 kali ganda berbanding individu tidak mendapat vaksin selain mengurangkan risiko kematian 17.9 kali ganda. 90% daripada masyarakat dah faham kepentingan vaksin. So benda ni ada yang segelintir yang orang kata membuat komplikasi lah. Saya tak nak spesifik siapa, tapi mungkin mereka ada agenda sendiri. Itu masalah mereka sendirilah. Tapi secara umumnya kita semua faham vaksin boleh selamatkan kita. Walaupun jangka pendek kajian yang dilakukan pendek, ini yang cara yang paling pantas kita boleh selesaikan masalah ini. Kalau saya rasa kalau tak ada vaksin, saya rasa ni benda ni akan berlanjutan untuk lagi beberapa tahun. Tambahnya lagi, negara bakal melalui episod yang sama seperti tahun lalu apabila ada dalam kalangan masyarakat yang enggan divaksin. Biarpun masih ramai yang cakna akan kepentingan dos penggalak, namun dikhawatiri golongan minoriti inilah yang akan menjadi wabak dalam masyarakat. Selain vaksinasi, perkara pokok adalah terus mematuhi SOP kerana dibimbangi muncul pula varian baru COVID-19 yang lebih ganas atau sebaliknya. Muhajir Asami, Berita RTM. Ya, sementara itu, kelebihan pengambilan dos penggalak masih mengatasi kesan sampingan vaksin COVID-19. Pakar Ekonomi Kesihatan UKM, Profesor Dr. Sharifah Izzatwan Putih turut berpandangan suntikan dos penggalak berupaya meningkatkan perlindungan sekaligus mengurangkan kadar kematian terutama dalam menghadapi gelombang varian baharu Omicron. Kalau kita bandingkan gelombang dahulu dan juga gelombang sekarang, ini juga dilihat dalam website dan daripada Kementerian Kesihatan. Kita lihat daripada bukan saja kes baru, tapi kita kena lihat dari segi kemasukan ke hospital, kes pesakit yang masuk ke ICU dan juga kes kematian harian. Kalau kita bandingkan, kita dapat lihat bahawa sangat rendah atau kurang hampir 3 kali ganda untuk kes-kes 3 hingga 5 kali ganda bergantung pada which indicator yang you lihat. Di mana gelombang Omicron adalah agak rendah kesannya atau impaknya kepada negara Malaysia berbanding dengan sewaktu Delta hari itu. Tahap keberkesanan vaksin terhadap jangkitan COVID-19 juga akan berkurangan seiring masa. Sehubungan itu, pengambilan dos penggalak amat penting untuk perlindungan diri daripada jangkitan virus tersebut yang sentiasa bermutasi. Pemansuhan protokol isolasi kontak rapat yang bakal diumum Kementerian Kesihatan tidak lama lagi akan memberi kesan besar kepada sektor sosioekonomi negara ini. Sekaligus ia menunjukkan negara menuju ke fasa endemik. Baru-baru ini, pemansuhan prosedur pengasingan bagi kontak rapat itu sudah dilaksanakan dalam sektor perkhidmatan kesihatan awam.
Pada sidang media Khamis lalu, Menteri Kesihatan memaklumkan pemansuhan sama yang bakal dilaksanakan bagi orang awam adalah selari dengan protokol yang dilaksanakan terhadap petugas kesihatan KKM. Keputusan ini mendapat reaksi baik golongan perubatan. Bagaimanapun, mereka akui perkara ini memerlukan komitmen serta pemahaman yang jelas oleh semua pihak. Dapat menyumbangkan banyak tenaga dan juga penggerakan ekonomi menjadi lebih lancar. Selain daripada itu, kita kena ingat kita menuju ke arah endemik. Inilah endemik di mana kita hidup bersama COVID-19. Kita melakukan adaptasi dan perubahan bergantung pada situasi semasa. Topi terbaru bagi pekerja kesihatan yang mana mereka dikendaki kembali jika kontak rapat tetapi tidak bergejala memerlukan komitmen yang tinggi daripada semua pihak, bukan saja daripada staf itu sendiri. Begitu juga bagi orang ramai, saya rasa ianya perlu pemahaman yang jelas kepada orang ramai bagaimana mereka ni harus bertanggungjawab terhadap diri sendiri supaya tidak menjangkiti orang lain. Usaha memastikan negara di landasan pemulihan ekonomi yang kukuh akan diteruskan melalui inisiatif Semarak Niaga Keluarga Malaysia bakal dilancarkan Perdana Menteri esok. Semarak Niaga merupakan satu lagi komitmen untuk membantu sektor perniagaan bangkit semula, membina keupayaan dan daya saing pasca pandemik COVID-19. Bagi menyokong matlamat itu, 40 bilion ringgit diperuntukkan di bawah bajet 2022 khusus bagi Semarak Niaga. Pelbagai bentuk pinjaman disediakan selain jaminan pembiayaan dan suntikan equity yang boleh dimanfaat seluruh komuniti usahawan sama ada perusahaan mikro atau syarikat tersenarai awam. Suntikan atau injection ini sangat perlu untuk memastikan kelangsungan ekonomi, terutama untuk menyelamatkan PKS yang merupakan nadi kepada ekonomi negara. Perbelanjaan isi rumah, pembelanjaan firma ini sangat penting untuk kelangsungan kestabilan sosioekonomi negara. Antara bantuan yang diberikan di bawah Semarak Niaga Pembiayaan Equity atau alternatif sebanyak 2.2 bilion ringgit yang merupakan penyelesaian inovatif dan tidak pernah diperkenalkan sebelum ini. Turut diperkenal jaminan pembiayaan melalui Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan atau SJPP dengan peruntukan 22 bilion ringgit yang akan memudahkan perusahaan kecil sederhana mendapat pembiayaan baharu yang sebelum ini sukar diperoleh. Banyak perniagaan yang terjejas teruk akibat beban hutang yang tinggi, komitmen terhadap institusi kewangan. Oleh itu, bagi membantu syarikat yang berdepan masalah gearing ataupun leverage ini, turut disediakan alternatif kaedah pendanaan yang berjumlah 2.1 bilion melalui pelaburan equity dan juga kuasi equity. Ini saya lihat amat penting kerana kita tidak mahu banyak perniagaan masih lagi kekal dengan hutang yang tinggi tetapi mendapat alternatif pembiayaan yang bersifat equity. Bantuan dan sokongan kepada komuniti perniagaan membolehkan lebih banyak peluang pekerjaan dicipta sekaligus mengurangkan kadar pengangguran yang disasar turun bawah 4% menjelang hujung tahun ini. Usaha penciptaan pekerjaan dan pemberkasaan perniagaan melalui bajet 2022 juga akan menyumbang kepada unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK antara 5.5 hingga 6.5% tahun ini. Program Semarak Niaga Keluarga Malaysia turut menggariskan 3 matlamat utama. Pertama, memastikan momentum pemulihan pada suku keempat tahun 2021 dapat diteruskan tahun ini menerusi penyediaan skim pembiayaan serta pembiayaan alternatif kepada usahawan terkesan dengan kerjasama pelbagai agensi berkaitan. Ini termasuk inisiatif yang akan merancangkan dan sektor paling terkesan seperti pelancongan dan peruncitan. Matlamat kedua, membina ketahanan kewangan perniagaan. Ia termasuk meningkatkan kemahiran pekerja yang merupakan kesinambungan inisiatif jamin kerja yang baru dilancarkan. Matlamat ketiga, memangkin pembaharuan bagi menyokong usaha negara ke arah ekonomi lestari yang diperkasa transformasi digital dan IR 4.0.
bertemu kembali. 3,000 anggota dan pegawai polis akan ditugaskan di kesemua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri pada hari penamaan calon pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor ke-15 Sabtu ini. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata penugasan tertumpu kepada pematuhan SOP seperti yang sudah ditetapkan. Kita akan tingkatkan semasa kempen lah. Kita akan tingkatkan untuk keperluan dan kita dah ada jumlah orang yang pegawai dan tim yang telah disab sedia lah. Sementara itu, Polis Johor belum menerima sebarang laporan polis berkaitan pilihan raya di Johor. Permohonan permit bagi kempen-kempen pilihan raya pula akan dikeluarkan selepas proses penamaan calon. Dan sementara itu, rakyat Johor tidak perlu bimbang untuk menunaikan hak dan tanggungjawab mengundi menjelang pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor pada 12 Mac depan, biarpun berdepan cabaran peningkatan kes COVID-19 ketika ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata kerajaan telah mengambil langkah-langkah terbaik menerusi SOP PRU di negeri itu bagi menjamin keselamatan dan kesihatan semua pihak. Jadi ini semua norma-norma baru yang sudah diatur agar perjalanan pilihan raya negeri di negeri Johor dapat berjalan dengan keadaan seberapa normal yang boleh. Maka kita harap tidak perlu ada rasa takut untuk keluar dan menunaikan hak dan tanggungjawab anda sebagai pemimpin. Langkah-langkah penjagaan di peringkat individu, di peringkat parti-parti yang menawarkan diri bertanding, di peringkat pihak yang berkuasa tentang pilihan raya, yakni SPR, telah disusun aturkan norma-norma baru dalam mengendalikan pilihan raya negeri Johor. Menurutnya lagi, pilihan raya adalah proses demokrasi dalam mengembalikan semula mandat kepada rakyat bagi menentukan kerajaan yang kukuh, dinamik dan lebih baik. Beliau berkata demikian dalam sesi Town Hall Bicara Keluarga Malaysia di Auditorium Permatasari RTM Johor. Penyertaan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan di Expo 2020 Dubai bakal suntik pelaburan ratusan juta ringgit. Paparannya seketika nanti. Ini Leong. Dia telah mengusahakan nursery lebih 10 tahun. Tetapi nurserynya masih tidak berubah. Pendapatannya naik turun dan kosnya juga meningkat. Chong pula merupakan peserta SPBT sejak 5 tahun lalu. Pengguna yakin dengan bahan tanamannya. Jualannya berkembang dan stabil. Ini menyumbang kepada peningkatan pendapatannya. Apakah itu SPBT? SPBT merupakan satu skim yang mengesahkan bahan tanaman yang dikeluarkan adalah tulen dan berkualiti. Sebagai pengusaha, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengeluarkan bahan tanaman tulen dan berkualiti. Jadilah peserta skim pengesahan bahan tanaman. Dah bayar kompang ke belum? Bayar cukai taksiran ke belum? Bayar lesen premis ke belum? Nadir, pergi pejabat majlis. Bayar cukai taksiran rumah yang kita duduk ni. Rumah kita kat hujung jalan tu. Lesen sewa premis kedai mak dekat bandar. Dengan kompaun mak sekali. PBTP dah boleh buat semuanya secara online. Mak masuk je website PBTP, login, pilih apa yang makna, mak pun boleh bayar secara tukar. Lepas tu, bayar. Dengan PBTP ni, semuanya jadi mudah dan cepat. Agenda Nasional Malaysia Sihat bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera. Budayakan hidup sihat, kukuhkan sistem imun badan. Perkasa kawalan kesihatan kendiri, cegah penyakit. Budaya kebersihan persekitaran, tanggungjawab bersama. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat.
Penjanaan pekerjaan baharu, membawa pelaburan serta membantu perniagaan merupakan beberapa strategi Kementerian Kewangan untuk memacu pemulihan kewangan negara agar rakyat kembali hidup dengan selesa. Bajet 2022 telah menggariskan dua tunggak utama bagi memacu pertumbuhan kewangan negara, masing-masing melalui inisiatif Jamin Kerja dan Semarak Niaga. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi hantaran laman Facebook berkata, Malaysia berada di landasan pemulihan yang tepat. Aktiviti ekonomi baik dari perspektif makro, perniagaan atau individu sedang beransur pulih dengan pantas berdasarkan indikator seperti pasaran kerja. Beliau yakin negara dapat pulih mengikut perancangan dan menjana ekonomi sekaligus membawa keyakinan kepada pelabur ke Malaysia. Beliau menjawab kenyataan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai keadaan terkini kewangan negara. Tengku Datuk Seri Zafrul menegaskan laporan yang diberikan kepada Sekretariat Majlis Pemulihan Negara itu sama seperti laporan lain yang diberikan kepada anggota Kabinet tidak mengira parti. Fakta ekonomi berkenaan juga adalah fakta sama yang telah disebut berulang kali kepada Kabinet dan orang awam. Saudara, Minggu Pertanian Lestari yang dihoskan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI pada Expo 2020 Dubai akan membuka tirainya esok. Selain menyuntik pelaburan bernilai ratusan juta ringgit ke dalam negara, ia turut mengembangkan penghasilan produk tempatan ke seluruh dunia. Azamuddin Hussein yang mengikuti expo berkenaan di Emiriah Arab Bersatu UAE ada laporannya. Amalan pertanian terbaik, inovasi pintar dan sumber asli negara menyumbang kepada keselamatan makanan, penjanaan pendapatan serta pelindungan alam sekitar. Itu yang dibawakan oleh MAFI menerusi Expo Dunia berkenaan. Kerusi Bioeconomy Corporation, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalil yakin penglibatan 20 syarikat tempatan terlibat termasuk jabatan dan agensi kerajaan di bawah MAFI berpotensi menembusi pasaran global. Alhamdulillah, saya dapati MAFI dan bioekonomi bersama-sama dengan agensi-agensi seperti Pharma, Mardi Corp, Nafas telah berganding bahu untuk menjayakan Expo 2020 dengan mempamerkan segala-gala produk Malaysia untuk diperkenalkan kepada serata dunia. Bagi pengusaha produk denas, Si Hui Heng, ini peluang terbaik buatnya meningkatkan hasil jualan sedia ada ke pasaran Timur Tengah. Bila ada peluang macam ni, kita cuba dapat meningkatkan lagi lah untuk dia punya ekspor nenas ini ke Middle East, terutama di Dubai ini lah. Expectation syarikat Frida Seed dalam program World Expo Dubai 2020 ialah untuk menunjukkan teknologi kami yang telah diiktiraf oleh Badan Dunia daripada menggunakan sisa-sisa biomass atau pertanian yang sisa-sisa pertanian yang tidak ada nilai sebelumnya kepada produk-produk pembungkusan biodegradasi menggantikan single use plastik ya. Teknologi pertanian yang ditawarkan turut mendorong kelestarian alam sekitar. Baik saudara, 11 memorandum persefahaman MOU akan bertukar tangan dan akan ditandatangan dengan nilai sasaran pelaburan berjumlah sehingga 350 juta ringgit. Sudah pasti, Minggu Pertanian Lestari ini akan membuka pintu peluang buat Malaysia kembali melonjakkan kedudukan pasaran negara bukan sahaja dengan UAE dan negara Timur Tengah lain, malah juga di peringkat global. Untuk anda terus setia bersama Berita RTM kerana saya akan membawakan perkembangan terkini daripada Expo ini. Azamuddin Hussein dan juru kamera Karul Azwan, Dubai, Berita RTM. Hai, saya Mak Dan. Seperti hari-hari biasa, jadual harian saya sangat padat. Jadi saya perlu sentiasa fokus dan aktif dalam kehidupan seharian. Pilihan barangan yang digunakan juga memain peranan yang penting. Setiap pilihan yang dibuat perlulah berkualiti, mudah, selesa dan berpatutan. Barulah nak kerja ataupun lakukan aktiviti senang. Semua ni ada di sini dan tak perlu cara yang lain. Buat apa luar negara kalau ada lokal? Belilah barangan Malaysia. Barang baik, barang kita. Masih bersama Berita Perdana.
Perkhidmatan MyBus menerusi program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti atau SBST Johor Bahru bakal beroperasi seawal Mac depan. Pelaksanaannya membabitkan peruntukan RM150 juta bagi tempoh 3 tahun melibatkan 19 laluan di 5 koridor iaitu Kota Tinggi, Masai, Kulai, Gelang Patah dan Pontian. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata SBST Johor Bahru meliputi jajaran sejauh 1,052 km dengan sasaran 6.4 juta penumpang setahun. 128 bas iaitu 104 bas panjang, 16 bas mini dan 8 bas elektrik digunakan. MyBus akan mengurangkan kesesakan di pusat bandar semasa waktu puncak selain mengurangkan pencemaran. Model dan hasil-hasil yang telah dikecapi, yang mana SBST ini adalah satu program yang baik untuk membantu dan ianya merupakan satu sistem yang lebih baik dan lebih dinamik untuk kita memperkasakan perkhidmatan pengangkutan awam darat, khususnya bas. Beliau berkata demikian selepas perasmian SBST di Johor Bahru. MyBus Johor Bahru akan beroperasi dengan kekerapan 20 hingga 30 minit ketika waktu puncak, manakala 30 hingga sejam di luar waktu puncak. SBST sudah diperkenal sejak 2015 dan telah dilaksanakan di Kanga, Seremban, Ipoh dan Kuala Terengganu. Saudara, tumpuan edisi sukan malam ini Hazel pastinya tentang kemenangan skuad lelaki negara dalam BATC. Baik, rakan penyampai Syairul sudah pun bersedia dengan perinciannya? Silakan. Ya, terima kasih. Skuad lelaki negara muncul juara badminton berpasukan Asia 2022. Meloni yakin mampu tundukkan Laos esok. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama dengan saya Syarul Islam dalam edisi sukan malam ini. Kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2022. Dendam terbalas. Itu ungkapan paling sesuai selepas skuad lelaki negara meraih gelaran juara apabila cemerlang menundukkan juara bertahan Indonesia 3-0. Pertemuan petang tadi bagaikan ulangan aksi final edisi 2020 di mana Malaysia tumpas 1-3. Mata pertama negara diraih pemain perseorangan utama Lee Zijia yang menentang Dwi Wardoyo Chikaura. Dia bagaimanapun dikejutkan dengan kekalahan set pertama 14-21. Pemain ranking ke-7 dunia itu kemudian mempamerkan kebangkitan di set kedua untuk mencatat kemenangan 21-12. Zijia meneruskan dominasi apabila permainan bersambung di set penentuan apabila mudah memenangi perlawanan dengan keputusan 21-10. Kejayaan itu diteruskan pasangan Aaron Shah Suhuyik yang menumpaskan gandingan Fernando Rioroli, Martin Daniel dalam 3 set. Situasi sama dialami bergu ke-7 dunia itu apabila tumpas 17-21 di set pertama. Namun, mereka bangkit di set kedua dengan permainan lebih kemas untuk menang selesa 21-13. Bersambung di set ketiga, aksi berlangsung sengit namun mereka Aaron dan Huyik berjaya memanfaatkan kesilapan lawan untuk menang 21-18. Dan akhirnya Eng Ziong yang diturunkan selaku pemain ketiga memberikan mata kemenangan buat Malaysia. Pemain muda itu tidak berdepan masalah untuk menguasai permainan sekaligus menang dengan straight set 21-14 dan 21-15. Sementara itu dalam kategori wanita, Indonesia ditabalkan juara selepas menewaskan Korea Selatan 3-1 pagi tadi. Ini adalah kejuaraan pertama Indonesia sejak kejohanan tersebut bermula pada 2016, manakala Korea Selatan terpaksa berpuas hati dengan kedudukan naib johan mengulangi pencapaian pada 2020. Mata Indonesia diraih menerusi dua pemain perseorangan iaitu Gregoria Mariska Tunjun dan Putri Kusuma Wardani diikuti gandingan Nita Violena Marwah, Lani Tria Mayasari.
Baik, dalam hari itu prestasi memberansangkan pemain perseorangan wanita Siti Nursyuhaini Azman pada kejohanan badminton berpasukan Asia kali ini perlu diambil perhatian. Pengarah kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM, Wong Chung Han berkata, pemain berusia 18 tahun itu berpotensi untuk maju dan melangkah lebih jauh. Tambah beliau, Siti mempunyai asas permainan yang baik namun perlu memperbanyakkan jenis dan corak permainan bagi mendapatkan mata. Meskipun akur dengan kekuatan pasukan lawan yang lebih matang, prestasi yang ditunjukkan keseluruhan pasukan kali ini wajar dibanggakan. Terdahulu perjuangan skuad wanita negara berakhir di pusingan separuh akhir selepas tewas 0-3 di tangan Korea Selatan semalam. Bagaimanapun, Malaysia yang muncul juara kumpulan Y layak secara merit ke pusingan akhir Piala UBA 2022 di Bangkok, Thailand, Mei depan. Baik, ini perkembangan bola sepak Piala AFF bawah 23 tahun. Ketua Jurulatih Skuad Negara Brad Maloney akui tidak terganggu dengan situasi sukar dihadapi pasukannya ketika ini. Selepas tewas 1-2 kepada Laos pada pertemuan pertama, kumpulan B kini kem negara kehilangan 3 lagi pemain termasuk penolong jurulatih Kan Humeng selepas disahkan positif COVID-19 semalam. Jelas Maloney, fokus beliau kini ialah bagi memperbaiki segala kelemahan pasukan menjelang pertemuan kedua esok. For us, it's a matter of converting that dominance of possession, if you like, into scoring goals and the shots on target into scoring goals. So we really need to have more conviction in front of goal to try and get a result, if you like. And I'm sure that our players will be up to the task. Beliau berkata demikian semasa sesi sidang media secara maya. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM semalam mengesahkan Abdul Hanafi Tokyo, Zainal Abidin Jamil dan T. Saravanan positif COVID-19. Sebelum itu, 2 lagi pemain iaitu Fahmi Daniel Zaim dan Syafiq Aswad Sapari juga turut disahkan positif virus berkenaan. Sementara itu, Brad Maloney tidak merangka taktikal khusus bagi mengekang pemain tengah Laos, Bon Pachan Bonkong. Bonkong menjadi watak penting Laos termasuk menjaringkan 1 gol ketika mencatat kemenangan ke atas Malaysia tempoh hari. We know he's a very talented player and we will definitely have a look at his performance again in the first match prior to the second match. But I don't believe in giving any specific assignment to any 1 or 2 players. I think everybody has to be aware of the dangers and we'll look at that and address that before the match. Kehadiran jurulatih dari Korea Selatan, Kim Pan-gon, mampu memberikan impak positif buat pasukan bola sepak Harimau Malaya. Keyakinan itu diluahkan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang turut mahu melihat perubahan skuad negara. Jelas beliau, kehadiran Pan-gon bersama staf kejurulatihan yang berpengalaman mampu meningkatkan status skuad negara kembali menjadi pasukan yang disegani di peringkat Asia. Tentunya pemilihan beliau telah dibuat dengan penuh teliti dan saya percaya beliau, jika kita semua bekerjasama menjalankan peranan masing-masing, tentunya kita akan mampu meningkatkan prestasi pasukan kita dan saya harap sangat-sangat supaya pasukan bola sepak negara kita akan mencapai satu tahap yang sepatutnya dengan sokongan daripada para peminat sukan bola sepak di negara kita ni. Beliau berkata demikian selepas menyertai program Coffee Ride KL Car Free Morning 2022 di Ibu Negara. Pan-gon tiba di Malaysia minggu lalu bersama 4 pembantu termasuk penolong jurulatih Pau Marti Vicente dan jurulatih analisis prestasi pasukan Lim Jae-hoon. Baik, bagi Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin pula, beliau meminta agar peminat tempatan terus bersikap positif demi perubahan yang lebih baik. Beliau berkata demikian susulan ada beberapa pihak yang mempersoalkan keputusan FAM memilih Pan-gon untuk mengendalikan skuad kebangsaan sedangkan Malaysia mempunyai ramai jurulatih tempatan yang mempunyai acuan tersendiri. Kita ni nak berubah. Jadi kalau terlampau negatif kita tak boleh maju. Kita berusahalah untuk lebih berjaya daripada sebelum ni. Itu je.
InsyaAllah insyaAllah kita akan lebih berjaya daripada masa sebelum ni. Tambah beliau, keputusan itu disepakati selepas melalui tapisan jawatan kuasa pemilihan yang dilantik. Dalam pada itu, nama pembantu jurulatih tempatan yang akan membantu Pangon bakal diumumkan pada Rabu ini. Datuk Hamidin berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Coop Arena USM di Padang Universiti Sains Malaysia, sebuah projek padang sintetik USM bertaraf dunia dan terbesar di Malaysia. Untuk rekod, projek dimulakan pada Ogos 2020 dengan keseluruhan kos pelaburan dianggarkan sekitar 5.5 juta ringgit. Saudara, pesanan dan harapan rakyat Sabah melihat kembali zaman emas bola sepak negeri di bawah bayu itu akan dipikul sewajarnya musim ini. Ketua Jurulatih Sabah FC Datuk Ong Kim Swee memberi keyakinan skuad Rhinos bakal tampil habis baik bagi merealisasikan amanat tersebut. Dan amanat yang diberi terutamanya dengan menunjukkan semangat juang yang cukup tinggi pasti akan memberi satu keyakinan pada kita untuk mengharungi musim Liga yang baru. Justru beliau berharap akan menerima sokongan padu semua pihak agar Sabah FC kembali menjadi pasukan yang digeruni. Arena bola sepak Sabah sebelum ini pernah melahirkan pemain-pemain utama pasukan kebangsaan seperti Datuk James Wong, Datuk Hassan Sani, Matlan Marjan, Peter Rajah dan ramai lagi. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran kit pasukan Sabah FC untuk musim baharu Liga Super di Kota Kinabalu. Baik, ini perkembangan Liga Premier Futsal Malaysia MPFL 2022. Pulau Pinang tidak berdepan masalah mencatat kemenangan kelima musim ini selepas membelasah Perak 6-1. Kemenangan itu melonjakkan kedudukan pasukan dari utara itu ke tempat keempat Liga. Aksi di Kompleks Sukan Negara Panasonic menyaksikan Pulau Pinang menyumbat 2 gol dalam 10 minit pertama melalui Hikmal Firdaus Darul Rizwan dan Ikmal Najmi Ismail. Enggan terus dibolosi, Perak menggandakan asakan dan merapatkan jurang gol menerusi Nur Faisal Kamaruddin. Seakan hilang rentak, gawang Perak bocor 4 lagi gol pada separuh masa kedua. Faizal Azwan Ramli Sharif dan Amirul Fakrullah merobek gawang Perak dalam tempoh 10 minit bersambung babak kedua. Jaringan kedua Hikmal dan Razwi Ahmad kemudian melengkapkan kemenangan bergaya 6-1 Pulau Pinang ke atas Perak. Kekalahan itu meningkatkan tekanan anak buah Muhammad Nazim Din yang kini menghuni tangga kedua tercorot. Saudara, paparan itu menutup edisi Sukan 20 Februari 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Kejohanan TNB Liga Hoki Malaysia 2022 kini kembali menggegar. Kejuaraan utama Liga Hoki Malaysia meledakkan semangat perjuangan 13 pasukan. MHL 2022 hanya di RTM. Bertemu kembali. RM370,000 diperuntukkan bagi membina surau diperbuat daripada sistem binaan KNAF KBS Test Block yang pertama dalam negara di Kampung Melayu Bukit Panjang, Pontian. Ia susulan keadaan surau sedia ada telah uzur dan tidak selamat untuk digunakan selain ruang sempit untuk aktiviti keagamaan.
Ahli Parlimen Tanjung Piai Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng berkata, projek berkeluasan 2,800 kaki persegi itu mampu memanfaatkan kira-kira 100 jemaah pada satu masa. Pembinaan menggunakan KBS test block itu dapat menjimatkan kos selain mengelakkan pembaziran bahan binaan serta tidak menjejaskan alam sekitar. Persegi. Kalau untuk kenaf lebih kurang RM130. Tapi untuk konkret mungkin RM175, RM180. Tapi kalau pada ketika ini kayu mungkin lebih mahal. Jadi mana disabah dengan dia lebih murah lah. Yang penting ciri-ciri itulah, ringan, cepat. Projek dijangka siap dalam tempoh 6 hingga 9 bulan. Beliau yang juga Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Surau Berkenaan di Pontian. Ikon pelancongan terkini Bandar Raya Pertama Pahang, Kuantan 188, menara kedua tertinggi di Malaysia, disasar menerima kehadiran 350,000 pengunjung tahun ini. Pengarah urusan Kuantan 188, Datuk Zulkifli Mohamad berkata, sejak dibuka sejak rasmi pada 15 Disember lepas, Kuantan 188 telah menerima kehadiran 45,791 pengunjung. Beliau berkata demikian pada sidang media pelancaran dan penjenamaan Kuantan 188. Majlis dirasmikan Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Dr. Santara Kumar. Menara yang dibangunkan Kerajaan Persekutuan menerusi Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECRDC) sebelum diserahkan kepada Kerajaan Pahang turut menerima sijil sebagai ahli rasmi World Federation of Great Towers (WFGT) yang terdiri daripada menara-menara terkenal dunia. Menara yang terletak di tepi Sungai Kuantan ini juga mengalu-alukan usahawan atau pemain industri sektor kraft atau makanan untuk turut serta menjalankan aktiviti berkaitan pelancongan di menara dan laman teruntung. Sejahtera, berjumpa lagi kita dalam Vidiva. Misi cabaran 12 jam tinggal di dalam sebuah kemah di kamp pelarian di Syria oleh kumpulan Nasheed Intim bagi mengumpul dana secara dalam talian berjaya direalisasikan malam kemarin. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan kepada pelarian Syria, antaranya bakul makanan, set hidangan panas, alat pemanas serta bahan bakar, set pakaian musim sejuk dan selimut yang dikenali selimut kasih. Kita mainkan peranan kita masing-masing. Ada orang yang dia kepakaran dia membantu gelandangan, ada orang yang kepakaran dia membantu mualaf, ada orang yang kepakaran dia membantu orang di Rohingya contohnya. Jadi bagi saya kita saling melengkap. Dan tak dinafikan Pertubuhan Peduli Insan walaupun membantu rakyat di Syria, tapi mereka juga ada kempen-kempen membantu mangsa banjir di Malaysia dan sebagainya. Menerusi misi tersebut, Intim turut mengambil peluang membuat penggambaran muzik video lagu Selimut Kasih ciptaan Syahril dan lirik ditulis Fetri Yahya di sana. Minggu lalu berlangsung perlawanan bola sepak amal melibatkan beberapa artis tempatan serta bekas pemain bola sepak kebangsaan. Ia bertujuan mengumpul dana untuk disalurkan kepada Badan Kebajikan Yaman Fund dan Rumah Sentuhan Budi. Kami mensasarkan sekurang-kurangnya dapat lebih daripada 10,000 ke sekurang-kurangnya untuk bantu tempat-tempat yang kami telah tetapkan tu. Okay? Dan insya-Allah kami akan besarkan lagi maklumat ataupun warawatan lagi dan mengajak semualah untuk semua membeli dan juga sambil itu ada peluang untuk menyumbang kepada orang-orang yang memerlukan yang mana yang kita telah targetkan, antaranya untuk Syria dan juga untuk
rumah-rumah anak yatim yang telah kami tetapkan. Penyanyi Kai Bahar berjaya merealisasikan impian konsert solonya minggu lalu. Selama 2 jam, Kai mendendangkan 17 buah lagu termasuk 2 lagu duet bersama Adira dan Aina Abdul. First kali, of course, dari segi kesihatan lah. Saya harus jaga, saya banyak bersenam semua kan, jaga makan, elakkan daripada sakit semua kan. Dan banyak juga lah saya belajar daripada konsert-konsert yang pernah saya pergi sebelum ni. Untuk single baru bersama dengan Adira tu insya-Allah akan diriliskan selepas ini. Macam tadi pun kita orang pun first time nyanyi live kan. Rekod pun belum lagi. Jadi hope semua peminat tunggulah. Meskipun sedang bertarung melawan penyakit skoliosis yang dihidapinya sejak 3 tahun lalu, vokalis Slam Zamani tampil bertenaga menghiburkan 1,500 penonton dalam konsert berlangsung 2 jam yang diadakan di Dewan Plenary Pusat Konvensyen Kuala Lumpur Sabtu lalu. Bagi peminat, ia satu penantian yang berbaloi selepas konsert tersebut tertangguh 2 kali akibat pandemik COVID-19. Saya tengok Zamani tu walaupun dalam keadaan dia tak sihat tapi dia masih berjuang sampai dia habiskan masa 2 jam lah, 8.30 sampai 10.30 macam tu. Hebat sangat saya rasa. Memang tak puas sebab ingatkan 2 jam tu macam lama selalunya kan, tapi sekejap sangat. Itu je lah, saya harap ada lagi mentari muncul lagi lah. Sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun Rabbani Mac ini, kumpulan nasyid popular tanah air itu bakal tampil dengan single terbaru mereka. Berjudul Husnul Khotimah, single tersebut merupakan kerjasama Rabbani membantu pembangunan Kompleks Husnul Khotimah yang dibangunkan oleh pendakwa Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Alhamdulillah, bagi kami Husnul Khotimah ni satu hadiah setelah kita melalui pandemik COVID-19 ni, dan kami dapat idea nak buat lagu tu khusus untuk kita galakkan orang menderma bagi pembinaan Kompleks Anjung Husnul Khotimah. Genap 50 tahun dalam industri seni. Penyanyi legenda Datuk DJ Dave yang kini berusia 74 tahun tetap utuh sebagai tulang belakang Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air YCAT. Yayasan diterajuinya itu terus berusaha menarik lebih ramai keahlian khususnya dalam kalangan pakar akademik dan ahli perniagaan. Kami telah membantu seramai 1,600 orang artis dan kita masih berupaya untuk membantu lagi artis-artis yang akan terlibat mungkin jatuh sakit dan sebagainya. So kami di yayasan bukan seorang yang buat keputusan, kami ada 8 orang pemegang amanah terdiri daripada Datuk M. Nasir, Datuk Yusof Haslan, Datuk Nash, Datuk Nancy Fu, Datuk Kanaga, Datuk General Khairuddin, Colin Edmund. Syabas Datuk DJ Dave dan YCAT. Sama-sama kita doakan usaha YCAT membantu para artis tanah air dipermudahkan. Perkongsian itu tadi mengakhiri Bidiba malam ini. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Bye. Hazel gayat tak kalau ada di tempat tinggi? Saya memang seorang yang gayat. Gayat tapi ada seorang lelaki ni dia tak gayat langsung, bersenam di tingkat 12 pula. Menarik. Menarik. Kita saksikan dalam segmen hashtag. Seorang lelaki membuat aksi berbahaya dengan bergayut pada balkoni tingkat 12 sebuah pangsapuri. Rupa-rupanya dia seorang pesakit mental dan lelaki berusia 56 tahun ini dikatakan berbuat demikian hanya untuk bersenam. Mujur tiada insiden buruk berlaku dan pihak berkuasa telah mengarahkan keluarga mangsa untuk mengawasinya kerana bimbang insiden tidak diduga akan berlaku. Ini pula leka bermain telefon bimbit. Rakaman CCTV menunjukkan seorang remaja lelaki terjatuh ke dalam ruang penyimpanan bawah tanah sebuah pusat beli belah berketinggian 3 meter. Bagaimanapun, remaja berkenaan bernasib baik kerana mendarat di atas timbunan besar kotak. Difahamkan ketika insiden, pekerja penghantaran sedang menurunkan barang untuk disimpan di ruang penyimpanan tersebut. Telatah kucing seringkali mencuri tumpuan ramai. Terbaru, gelagat kucing bernama Ryan membuka pintu rumah membuatkan namanya popular. Dibuat naik di halaman Cinta Kucing, haiwan tersebut dipuji, keletah dan bijak. Tidak dapat dipastikan lokasi video dirakam namun ia mendapat lebih 12,000 tontonan. Ayo buka pintu.
Saudara, paparan hashtag itu tadi menutup tirai berita perdana edisi Ahad 20 Februari. Terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.